Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan. Salam Melaka berbau pintar hijau bersih. Sekuduri-sekuduri manakam cimini kharmani hauma haifalikum mana bila syukran. Marai dan huarin inturum mendai caran tacihab. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka Tampil Lestari. Hari ini saya akan memberikan pandangan peribadi saya berkaitan dengan perlantikan penasihat khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik saudara, pelbagai pandangan dan juga kupasan daripada netizen, orang ramai berkaitan dengan beberapa portfolio. Antaranya melibatkan pelantikan yang terkini penasihat khas kepada Perdana Menteri berkaitan dengan bidang kepakaran kesihatan. Sebelum ini kita ada dua mereka yang pakar dalam sebagai penasihat khas Perdana Menteri di dalam bidang undang-undang, dan ada yang berkaitan dengan penasihat pakar atau penasihat khas kepada Perdana Menteri berkaitan dengan bidang agama. Baik, bagi saya secara rasionalnya saya melihat pelantikan ini memang hak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Tapi yang pertama, saya juga menyarankan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dalam keadaan ekonomi negara yang tidak begitu memberasankan, seterusnya pandemik COVID-19, dan kerajaan yang sedia ada pun kita tidak tahu berapa lama kerana kita menunggu satu situasi parlimen dibubarkan. Mungkin tahun hadapan, mungkin 2023, kita tidak pasti. Apapun, bagi saya kerajaan kita tidaklah lama ya. Apa yang boleh dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia adalah melantik pakar-pakar di kalangan profesor think tank ya, di kalangan golongan intelektual, di kalangan mereka yang berada di universiti mengikut kepakaran mereka ya. Pensyarah khususnya mereka-mereka yang talented, mereka yang mempunyai towering personality dan golongan bijak pandai seperti sarjana profesor berpengalaman ini, mereka mempunyai kepakaran masing-masing. Yang ada di kalangan mereka adalah memang pakar dalam bidang kesihatan, dan ada juga di kalangan doktor profesor ini pakar dalam bidang undang-undang. Ada juga pakar dan profesor ini mereka memang arif dalam bidang ekonomi, bidang berkaitan dengan keagamaan. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya sarankan supaya tidak memerlukan kos, kerana pelantikan kepada profesor dan juga sarjana atau think tank atau scholars dan siapa saja, mereka-mereka ini hanya kita berikan mereka surat pelantikan. Ini adalah satu pengiktirafan dan mereka pun tidak mengharapkan ganjaran. Jadi bagi saya, apabila Yang Amat Berhormat boleh menggunakan khidmat sarjana profesor think tank daripada pelbagai universiti, sudah pasti kita dapat memastikan supaya dari segi pembaziran bayaran mungkin pengurusan atau gaji kepada penasihat pekerja-pekerja di pejabat penasihat khas Perdana Menteri berkaitan itu dapat dikurangkan. Kalau seorang penasihat itu dibayar hampir 50,000, berdarablah dengan 5 berapa kita habiskan ya, dalam keadaan ekonominya meleset ya, dalam keadaan rakyatnya mengikat perut dan sebagainya. Ini bukan menafikan hak Perdana Menteri, tetapi bagi saya Perdana Menteri dan kerajaan kita pun tidak akan lama. Kita maklum perkara itu ya. Dan penasihat-penasihat dilantik itu pun saya rasa bukan nak memperkecilkan mereka, tetapi kalau kita melihat profesor, doktor think tank ya, mereka-mereka sarjana, mungkin mereka tu lebih banyak pengalaman ya. Kalau pakar betul-betul dalam undang-undang lah. Dan seperkara lagi, saya juga kadang-kadang bertanya pada diri saya, apa guna peguam negara yang kita ada? Attorney General. Peguam negara mestilah mereka yang kredibel, intelektual, berkarisma, berpengalaman, mereka yang veteran, senior dan sebagainya. Kalau Perdana Menteri memang benar mahukan nasihat undang-undang, sepatutnya digunakan khidmat peguam negara. Begitu juga, apa guna kita ada menteri disebutnya kesihatan ataupun KP ya, Ketua Pengarah Kesihatan KKM ni untuk apa? Beliau ada senioriti, pengalaman, dilantik oleh kerajaan. Takkan Perdana Menteri tidak boleh berhubung dengan KKM, tidak boleh berhubung dengan disebutnya, kalau mufti, kita ada mufti ramai di Malaysia, daripada Sabah Sarawak sehinggalah ke Mufti Perlis, Mufti Johor, Mufti Terengganu, Mufti Melaka, ramai mufti ni. Tapi takkanlah satu orang mufti pun tak boleh memberi nasihat ataupun mereka ni berintegriti, mereka ni berpengalaman ya, mereka ni boleh dipercaya oleh Perdana Menteri. Jadi peguam negara yang kita ada, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak boleh mempercayai peguam negara? Beliau tidak cukup kredibel ya. Kemudiannya kita ada KP KKM ya. Jadi adakah KP KKM tidak boleh tidak ada nilai, tidak ada merit
Ya. Kemudiannya pakar undang-undang, kita ada ramai profesor sarjana. Kalau tak nak ambil profesor sarjana scholars tak apa, kita juga ada ketua-ketua hakim persekutuan. Boleh juga Yang Amat Perdana Menteri memohon atau meminta pandangan. Lagipun memanglah kerajaan kita adalah kerajaan sementara menunggu selesainya kes COVID ataupun reda, kemudiannya isu ekonomi dapat diperkasakan sedikit, kita bubarkan parlimen. Itu kita maklum. Itu memang konsensus atau memang itulah yang diajak oleh Tuanku Sultan Raja Melayu di Istana Negara pada ketiga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dilantik. Jadi bagi saya itulah pandangan peribadi saya kenapa perlu kita memperhatikan. Kalau kita lantik scholars, professors, think tank, mereka-mereka yang pakar, bukan pemudik, pengampu, penjilat dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita ada mereka-mereka scholars, professors yang independent, yang kredibel, intellectual, boleh membantu. Tidak perlu bagi mereka duit. Ya, hanya berikan mereka pengiktirafan. Kalaupun dipanggil ke pejabat Perdana Menteri, bagilah duit minyak dalam 2-300. Cukuplah tu. Ya. Tapi kalau itu pun tak boleh dipikirkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dan terus melantik, bagi saya buat apa lantik? Saya melihat kepada penasihat-penasihat yang dilantik ni pun bukan orang yang terlalu kita melihat, minta maaf lah ya, sebab kita kenal rakyat kenal siapa yang dilantik tu. Jadi bagi saya dilantik tak lantik pun macam sama saja. Ya. Orang yang dilantik tu mufti-mufti yang ada lebih kredibel. Peguam-peguam penasihat yang dilantik pun saya rasa yang peguam negara pun lebih baik. Ya. Kalau disebut pegawai khas dan sebagainya, bagi saya kalau melibatkan gaji Perdana Menteri tak apa. Maknanya Perdana Menteri gajinya 100,000. Jadi ambillah 5 orang, bayarlah gaji Perdana Menteri tu, potong. Ya. Tak payah ambil gaji rakyat, treasury ataupun mana-mana sumber melibatkan taxpayer money. Adakah saya menidakkan menjatuhkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Bukan. Bagi saya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beliau setakat ini saya rasa dia tidak menggunakan kekerasan dalam banyak perkara lah. Beliau agak lembut, agak disebutnya sebagai profesional. Cumanya tindakan-tindakan yang siapa yang nasihatkan ini saya rasa ada masalah. Penasihat-penasihat Perdana Menteri pun tak berapa cerdik dalam menasihati Perdana Menteri, mencari penasihat khas. Dan kemudiannya dalam keadaan macam ni ada banyak perkara lah. Saya tengok isu kenaikan harga barang dan sebagainya. Sepatutnya Perdana Menteri seminggu lepas dah buat satu jawatankuasa disebut khas di bawah PMO, Jemaah Menteri, dipanggilnya Jemaah Menteri-Menteri Kabinet dan sebagainya, termasuklah pakar-pakar sekolah sarjana dan juga Menteri Besar Ketua Menteri untuk membincang long term and short term punya action dalam handling crisis. Ini krisis lah, saya dah sebut lama dah. Macam-macam lah pandangan saya beri dalam video yang lepas dan saya minta kementerian ataupun Kementerian Pertanian turun padang terus ke kebun, ke ladang, jumpa petani, ambil sumber-sumber direct daripada situ dan bagi pada Kementerian Pertanian atau Pharma untuk dijual di pasar tani di semua lokaliti urban rural area. Itu kita dapat mengawal kenaikan harga dan peranan sabotaj atau penyorokan dan sebagainya lah, orang tengah dan sebagainya. Perkara ini saya dah sebut Kemudiannya import lah buat sementara 3 bulan 2 bulan janganlah long term lah. Long term currency effect kan nanti dia akan jadi currency kita merudum dan kita bergantung kepada negara luar. Tapi untuk sementara ni apabila ada tindakan-tindakan sabotaj dan sebagainya, so orang tengah main peranan atau sama ada dia menyorokkan barang dan sebagainya atau sengaja so kita boleh buat sementara ni perkara barang hassas ambil daripada negara jiran seperti Myanmar, Indonesia, Thailand dan sebagainya Kemboja. Baik. Banyak jugalah pandangan yang saya berikan sebelum ini tentang bagaimana kita nak selesaikan penguatkuasaan yang tegas KPDN KK KPDN HEP susahnya KPDN HEP. Baik, Kementerian Hal Pengguna ni jadi kita minta penguatkuasa pegawai-pegawai turun padang tak ada kompromi, letak harga shilling, pastikan semua peniaga hypermarket peruncit letak harga runcit harga shilling harga shilling, tetapkan harga itu dan labeling tidak boleh di mana-mana pihak cuai, tindakan compound tegas, tidak ada kompromi. Begitu jugalah kita perlu memastikan supaya satu jawatankuasa ataupun peringkat jawatankuasa di federal tu juga diwujudkan di peringkat state government oleh Menteri Besar Ketua Menteri.
Dan saya rasa isu berkaitan dengan kenaikan harga barang bukan baru di Malaysia. Kerajaan Barisan Nasional telah lalui, Pakatan Harapan telah lalui, sekarang Barisan Nasional balik. Saya sebut begitulah. Tapi kalau perkara yang mudah begitu pun tak boleh selesaikan, bagi saya ialah ini isu besar, memberi kesan besar kepada Barisan Nasional UMNO ataupun kerajaan yang sedia ada lah, kerana kerajaan ini akan berhadapan dengan pilihan raya. Rakyat apabila marah, mereka akan simpan di mindset, paradigm. Akhirnya mereka terjemahkan dalam pilihan raya. Jadi bagi saya itulah bagaimana seriusnya. Kalau setakat Perdana Menteri bercakap dalam PC, lepas tu senyap pun tak guna. So kita nak tengok apakah tindakan-tindakannya. Apapun bagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Yang Amat Mohd Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Yang pertama, kerana tidak salah guna kuasa dari sudut ugut, membuli, menangkap, menutup mulut rakyat. Saya rasa beliau sebagai PM, dia menyantunilah, dia tidak menggunakan kekerasan dan mengarahkan pihak agensi untuk menangkap orang tu, menidakkan orang tu, membuli orang tu. Dia sangat penyabar. So apa pun bagi saya, Datuk Seri perlu mendengar jugalah pandangan-pandangan kaum umbi, seperti rakyat, seperti saya kan. Dengar nasihat-nasihat ini. Jadi saya dah sebut perkara yang baik untuk Datuk Seri. Saya tidak pernah menghina. Memang hak banyak Perdana Menteri, dia boleh lantiklah penasihat, termasuk Donald Trump, macam-macam penasihat dia lantik kan. Jadi tak apa, kita jangan ikut benda yang tak baik lah, benda yang tidak memberikan kesan yang baik kepada rakyat dan negara, merugikan, jangan ikut ya. Lakukan perkara-perkara yang baik. So Datuk Seri Perdana Menteri Yang Mohd Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob boleh lakukan perkara-perkara yang baik ya. Jadi saya doa yang baik untuk Malaysia. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.